Maka dalam perbincangan ini, dalam bulan Rajab yang mulia ini, kita lihat ada beberapa isu yang patut diperbincangkan ataupun diketengahkan untuk memberi penjelasan, bukan kekeliruan tetapi pencerahan kepada masyarakat tentang apa yang berlaku dan ditimbulkan setiap kali timbulnya bulan Rajab seperti ini. Yang pertama sekali, soalan yang pertama, adakah bulan Rajab yang kita sebut tadi salah satu daripada bulan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan maksiat kemungkaran yang dibuat padanya ini mempunyai kelebihan yang tersendiri sebagaimana yang telah digariskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis ataupun lain-lainnya. Maka saya seorang yang sangat kerdil ini, seorang hamba Allah yang kerdil, menolong para jemaah sekalian, para pendengar sekalian, menukilkan kata-kata imam-imam yang besar di kalangan ulama hadis. Seorang imam yang saya nukilkan di sini iaitulah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seorang ulama hadis, dan dia juga dalam fiqhnya mazhab Syafi'i mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi, tidak terdapat kelebihan bulan Rajab dan juga kelebihan berpuasa padanya, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, dan tidak ada kelebihan berpuasa sesuatu khas tentang Rajab, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, dan tidak ada kelebihan berdiri beribadat pada malam-malam khusus pada bulan Rajab. Hadisun sahihun yasluhu lil hujjati, sebuah hadis yang sahih yang boleh kita berjadikan hujjah dengan dia. Wa qad sabaqni ila al-jazmi bizalika al-imam Abu Ismail Harawi al-Hafiz. Ibn Hajar kata sebelum daripada aku ini, seorang ulama yang besar iaitulah Abu Ismail Al-Harawi juga menegaskan sedemikian. Ini kata siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar yang sangat masyhur, orang yang masyhur yang tak boleh kita nak mempertikaikan atau memperlekehkannya. Kalau saya kata, tuan-tuan kata siapa awak, tapi kalau Ibn Hajar kata takkanlah kita yang mengapa hadis pun barulah tergagak-gagak lagi nak kata Ibn Hajar tak ada autoriti lah, abadan sama sekali. Kalau ada orang mempertikaikan Ibn Hajar, saya kata kita pergi belajar lagi untuk memantapkan ilmu kita, kerana Ibn Hajar ni diakui seorang syarih kepada kitab Sahih Al-Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari, yang disebut oleh para ulama la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi syarah yang lengkap seperti syarahnya Ibn Hajar kepada kitab Sahih Al-Bukhari rahmatullahi taala alal jami'. Maka kata Ibn Hajar, ammal ahadisul waridati fi fadl Rajab, adapun hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan Rajab, au fi fadli siyamihi, kelebihan berpuasa padanya ataupun puasa sebahagian daripadanya, sarihatun, yang jelas menyebut sedemikian, fahiya ala qismaini, ada dua kategori, satu dia panggil dha'ifatun, satunya lemah, dan satu lagi maudhu'ah, iaitulah hadis palsu. Maka Al-Imam Ibn Hajar telah menulis sebuah kitab ni ada pada saya, kalau tuan-tuan nak tengok boleh, nama kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menyatakan keajaiban dengan hadis-hadis yang disebut tentang kelebihan Rajab. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar telah membawa dalam kitab ini 11 hadis yang menyebut tentang hadis dhaif dan 21 hadis maudhu', hadis palsu yang direka-reka cipta oleh perawi-perawi kazab, pendusta, dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah saya rasa terpanggil menjadi tanggungjawab sebagai salah seorang talabatul ilmi, orang yang menuntut ilmu, menjelaskan kepada tuan-tuan masyarakat sekalian bahawa kalau kita tidak kata siapa lagi yang akan menyebutkan perkara-perkara sedemikian ini, maka saya menyertai rombongan yang menyebut perkara ini kepada masyarakat untuk menjelaskan bahawa tidak ada kelebihan khas sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar sebentar tadi. Maka ramai orang tanya, boleh tidak kita nak puasa awal Rajab, kebetulan pada hari Khamis kita puasa seperti biasa? Saya menegaskan di sini, kita tidak melarang tuan-tuan untuk berpuasa dan bertahajud, baca Quran dan berzikir, berselawat, fadal, banyakkanlah berpuasa, banyakkanlah bertahajud, tetapi dengan dalil-dalil am yang telah disebutkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita puasa pada hari Khamis, pada hari Isnin, pada Ayyamul Bid, pada hari putih. Kita berpuasa seperti Nabi Daud, selang sehari, satu hari makan, satu hari berpuasa, tidak menjadi halangan.
Nak salat witir pada waktu malam 10 rakaat, 11 rakaat, berapa rakaat, nak tahajud sampai daripada lepas isya sampai subuh mengikut kebiasaan yang kita buat, tafadhal, tidak ada halangan. Yang kami sebut di sini dalil-dalil yang dikemukakan itu adalah dalil palsu yang memang menjadi tanggungjawab talabatul ilmi menyatakan kebenaran. Sebelum masuk Rajab lagi saya terima banyak dalam SMS, banyak dalam alat-alat moden internet hari ini. Siapa dia puasa satu hari dia dapat sekian. Bahkan siapa yang menyebarkan cerita ini kepada orang lain dia dapat pahala 80 tahun. Dia punya pahala. Kita kata hadis kadzab, hadis ini dusta ke atas Nabi SAW. Ada juga orang sebar malam-malam tertentu yang kita kena berdoa, termasuklah malam awal Rajab sebagainya. Ini semua tidak ada dalil yang boleh kita sandarkan. Isu yang kedua dalam Rajab ini, iaitulah dia panggil salatul raghaib, salat di awal malam, iaitulah awal hari Khamis kita salat bainal isya'i wal atamah, iaitulah pada malam Jumaat. Adalah kaifiat dia tersendiri, saya tak nak sebut. Mungkin tuan-tuan dah salat dah malam Jumaat baru ni, saya terlepas kerana tak sempat menyatakan perkara ini sebelumnya. Apa kata Imam An-Nawawi, seorang ulama Ahlus Sunnah? Imam Nawawi, ulama ahli sunnah, faqihus Syafi'i, min ulama hadis. Imam Nawawi kata apa? Salat malam yang pertama, Jumaat malam pertama di awal Rajab itu, hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddu inkar. Satu perbuatan bid'ah yang keji, yang mungkar, yang sangat-sangat ingkar. Mustamilatun ala munkarat, mengandungi banyak kemungkaran-kemungkaran. Bahkan saya tidak tengok seorang kata-kata yang begitu tegas daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala seperti kata-kata Nawawi dalam isu salatul raghaib ini, sehingga Nawawi mengatakan Allah Ta'ala lah beri balasan yang keras terhadap orang yang mereka-reka ibadat ini kerana ianya tidak sabit daripada Nabi SAW. Seorang Imam Nawawi, seorang yang lembut, berlemah lembut, tapi dalam isu-isu seperti ini bertegas mengatakan Allah Ta'ala beri balasan yang setimpal kepada qatalallah, kepada orang-orang yang telah mereka cipta ibadat-ibadat seperti ini, kerana dia telah memesongkan kepahaman masyarakat. Kita nak ibadat tidak menjadi kesalahan, tetapi menyandarkan ibadat itu kepada Nabi SAW yang tidak sabit seperti ini adalah perkara-perkara yang tidak baik.